Jangan lupa sahabat, like, komen dan subscribe. Tonton video saya sampai habis. Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Semoga kita sentiasa sihat, diberkati Allah dan dilimpahkan rezeki seluas-luas lautan. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Hari ini saya nak berkongsi dengan sahabat semua cara penjagaan pokok monstera. Macam dekat belakang saya ni merimbun, semakin besar. Yang ini dah bertahun-tahun saya tanam. Nampak? Yang ini dah bertahun-tahun saya tanam, dah beranak pinak, dah banyak. Ada yang saya dah jual, tapi sekarang kehabisan stok. Yang ada pun jenis yang menjala. Jom saya nak tunjukkan dengan sahabat semua, biar sahabat faham cara penjagaan macam mana untuk pokok aglonema. Dia tak suka media tanah yang macam mana, tempat macam mana, sebab ramai lagi yang tak faham cara penjagaan monstera. Cara penjagaan monstera tu macam mana, sebab ramai yang tak faham lagi cara penjagaan. Ramai yang WhatsApp saya, masih ada lagi yang WhatsApp saya, kenapa daun menguning, kenapa membusuk, kenapa daun menjadi hitam. Okey, saya nak share dengan sahabat sebab ramai yang tak faham lagi. Okey, monstera ni, satu, dia tak suka dengan media tanah yang terlampau banyak, media tanah yang basah, media tanah yang terlampau lembap. Dia tak suka. Okey, boleh tengok video-video YouTuber-YouTuber yang lain. Macam contoh, okey, saya nak cakap dengan sahabat semua, kalau nak jaga tanaman ataupun berminat dengan sesuatu tanaman tu, sahabat boleh, sebelum sahabat nak bela ataupun dah beli ataupun dah ada, tak pandai, baru nak berjinak-jinak, tapi sahabat terus beli monstera. Monstera ni kalau untuk permula tu dia agak susah sikit, sebab bukan susah apa, kalau media tanahnya bagus mesti akan senang untuk tumbuh dia. Okey, sebab monstera ni kalau macam contoh, sahabat kena banyak ambil tahu, banyak belajar. Bukannya yang selalu kita nak share dekat sini, beli tanaman, letak, jirus, baja. Itu kalau baja lah. Okey, beli tanaman, beli, jaga, siram hari-hari. Macam tu je. Tak boleh. Untuk zaman sekarang, untuk kita bela tanaman tu, kena belajar banyak tentang tanaman, biar kita tahu, menambah ilmu. Okey, okey, kalau sahabat dah belajar tentang tanaman, tak payah belajar semua. Contoh, sahabat minat tanaman apa? Okey, mula-mula apa yang sahabat perlu buat? Itu saja. Macam contoh, pokok apa sahabat minat, banyakkan membaca, banyakkan. Sekarang pun dah tak payah nak sibuk beli buku apa semua. Tengok je Google ataupun dekat YouTube, type aja tanaman apa yang sahabat nak. Contoh, sahabat nak cari, tak kisah pokok pilo ke, keladi ke, sahabat type je dekat situ cara penjagaan keladi. Dia akan keluar banyak dekat situ, sahabat boleh tengok. Dah tak payah susah-susah macam dulu-dulu nak tengok buku, nak kena belajar berapa misbah, air berapa. Tak perlu. Kita tengok YouTube, kita tengok, tonton daripada mula sampai habis. Support orang tu, like dan subscribe. Macam tu kalau tengok YouTube, kita boleh tahu cara penjagaan. Kita ikut step by step. Macam contoh, ada yang tak faham tentang tanaman, tengok lagi video orang lain pula. Kadang-kadang tak sama. Macam saya cara saya sendiri, ada cara-cara yang lain pula. Dia tak sama. Okey, tak sama.
contoh nanti yang orang ni lain. Tengok juga tempat di mana. Macam contoh-contoh, saya pun sama juga, dulu tak pandai, banyak belajar juga tentang tanaman. Jadi kita tahu, tengok video orang, daripada kita tak tahu, pokok sentiasa mati, pokok tak sihat, sampailah sekarang bela apa pun menjadi. Alhamdulillah dengan izin Allah. Okey, jom kita nak tahu tentang tanaman monstera. Okey, untuk monstera ni memang dia tak suka tanah yang banyak, tanah yang terlampau padat, tanah yang sentiasa basah, dia tak suka. Lagi-lagi kalau sahabat pakai yang media tanah tu terlampau banyak tanah. Nanti saya akan tunjuk dekat sini. Kalau saya ada simpan lagi video tu, memang guna tanah 100%. Memang monstera tak akan hidup. Memang saya garanti siapa yang pakai tanah banyak tu, monstera tak akan hidup. Memang tak akan hidup. Kalau hidup pun tak merimbun, tak besar, sakit sahaja. Sebab tanah banyak untuk tanaman monstera, dia memang akan sentiasa sakit atau tak sihat. Lagilah sekarang macam-macam penyakit untuk tanaman. Lepas tu kalau nak beli, untuk beli pokok-pokok yang baru ni, sahabat bawa balik ke rumah, jangan terus campur dengan tanaman-tanaman yang dah sedia ada yang sahabat jaga. Sebab kita tak tahu pokok tu elok ke, sihat ke. Asingkan dulu. Kalau ada sembuh serangga ataupun sembuh ubat, sahabat sembuh dulu pokok tu. Biarkan 2-3 hari dulu dia stabil dengan tempat sahabat semua, barulah sahabat boleh letak di tempat yang sahabat nak letak tanaman tu. Itu paling penting sangat. Okey. Lepas tu monstera ni, kalau kita dah pakai media poros, tak kisahlah sahabat nak berapa kali siram. Tapi kalau sahabat was-was, takut, sahabat boleh guna cara macam ni. Sahabat tengok tanahnya, kalau kering baru siram, kalau basah tak perlu siram. Tapi tanaman saya pakai media poros yang saya jual tu, 1 pack RM5. Hari-hari kena hujan. Saya tunjukkan monstera saya. Monstera yang dah lama dengan saya. First saya beli monstera yang ini. Saya dah banyak memperbanyakkan. Dah anak dia yang saya potong, saya jual. Tapi sekarang dia dah semakin besar. Bila saya potong buat keratan tu, daun dia agak besar. Nak packing tu agak susah. Saya akan cari lagi yang lain. Macam contoh, ada ke orang jual ke, saya akan ambil pokok macam tu lah. Okay, saya dah tak akan potong pokok yang saya ada sebab sayang. Saya ada 2 pokok. Yang satu pokok tu anak dia, yang saya nak tunjuk ni induk dia. Jom saya nak tunjukkan ni. Sebelah saya je nampak. Dia tumbuh daun baru lagi, sentiasa tumbuh. Dia akan naik ke atas. Kalau kita nak pakai untuk turus kayu tu pun boleh juga. Jom. Nampak. Besar sahabat semua, nampak? Lebih besar dari saya. Dia dah jadi monstera king. Okay. Monstera king ni, dia dari monstera biasa. Mula-mula saya beli sebab dari pengalaman saya lah. King ni, setahu saya, monstera king ni dia dah tua ataupun dia dah bertahun dengan kita. Okey, mula-mula saya beli, daun dia tu nanti saya akan tunjuk kat sini. Ada kot gambar dia masa mula-mula saya beli. Daun dia bukan berlobang-lobang tengah macam ni. Dia stay, masa mula-mula saya beli tu, dia tak macam ni. Dia cuma berbelah-belah di bahagian luar. Berbelah-belah di bahagian luar. Saya tunjukkan lebih dekat, lebih detail. Okey, ni monstera saya dah besar. Okey, saya nak ajar monstera ni. Masa mula-mula saya beli tu, okey, dia makin lama makin berubah lubang dia. Nampak? Makin berubah lubang dia. Dulu masa mula-mula saya beli, mungkin ada kot contohnya Jom. Tapi yang ini, yang jenis merambat, dia akan naik panjat. Nampak tak ni? Dia akan naik panjat. Nanti saya akan cari balik. Saya rasa ada simpan gambar
Mula-mula saya beli pokok tu. Okey, dia mula-mula macam ni. Seakan sama macam ni. Tapi daun dia bulat. Yang ini daunnya lonjong. Dia macam ni aja mula-mula saya beli tu. Tak adalah besar macam gedabak tu. Dia koyak-koyak macam ni juga. Ini pun sama. Kalau dia tua, dia akan ada lubang di bahagian tengah juga. Dia akan lubang di bahagian tengah juga. Kalau tak ada lubang di bahagian tengah, bermakna dia pokok dia macam ni, daun dia macam ni, dia masih daun muda. Masih daun muda. Okey. Yang saya punya ni memang saya dah bela dari kecil. Dari kecil, dari dia koyak tepi saja. Sekarang dia dah jadi lubang-lubang banyak. Okey. Nampak? Yang ini pun nampak. Ni yang ini kuning ni daun baru. Tengok daun baru dia lebih besar dari tangan saya. Boleh nampak? Lebih besar dari tangan saya. Nampak? Kalau dia dah ada lubang-lubang tengah ni, dia dah jadi Monstera King. Bermaksud Monstera tu dah lama dengan kita. Monstera tu dah besar sangat. Dia akan jadi macam ni. Mula-mula saya beli pun tak ada macam ni. Lepas tu saya dah potong, saya dah kerat. Dia dah jadi yang tua sahaja kat sini. Lepas tu yang saya cakap tadi, media poros. Macam ni lah media poros. Kita korek sampai dalam-dalam pun, walaupun hari-hari hujan pun, nampak ya, saya dah sampai dalam saya ambil. Dia macam ni nampak. Dia tak becek. Tak becek, tak lecak. Dia macam ni. Media tanah tu macam ni. Ini yang bagus untuk Monstera. Untuk dia jangan busuk akar. Kalau kita nak tahu dia busuk akar, daun tak sihat, daun terbakar, daun menguning. Walaupun kita tak taruh tempat panas ataupun tempat yang kena hujan, tapi pokok tu tak sihat. Bermaksud media tanah kita tak betul. Bila media tanah tak betul, dia akan rosak akar dari dalam akar. Okey, lepas tu kalau kita nak tanam untuk pokok-pokok yang baru, kalau kita nak tanam, jangan terlampau kita tanam sampai semua kita masukkan ke dalam pasu. Kita kena keluarkan sikit akar ataupun daun 4 helai ataupun 5 helai keluar dari tanah. Jangan semua pokok tu kita tanam terus. Tak boleh. Okey. Lepas tu untuk Monstera, kalau kita nak daun dia lebih besar, daun dia lebih cantik. Okey, ada akar angin macam ni, nampak? Ni akar angin macam ni, kita masukkan dia di dalam pasu macam ni. Nampak akar angin ni. Masukkan dia ke dalam pasu. Nanti daun besar dia, ni nampak ni daun besar. Daun baru, okey, daun baru dia tu akan lebih besar dari daun yang lama. Nak tahu macam mana kita nak tahu daun tu kita nak besar macam mana? Akar kena duduk dalam tanah. Bukan kita tanam semua pokok ni dalam tanah, bukan. Akar dia. Okey, kalau takut patah, okey, contoh akar tu. Okey, macam itulah cara penjagaan dia tu. Yang penting media tanah poros, kalau boleh seporos-porosnya. Kalau banyak tanah tu, macam sahabat nak pakai juga, tak nak pakai media lain, nak juga pakai tanah yang agak lembap macam tu ataupun tanah sepenuhnya. Cara penyiraman tu kena tengoklah, pokok kering baru siram. Jangan pokok hari-hari nak siram macam tu, tak boleh. Lagi musim hujan. Sahabat kena sabarlah kalau musim hujan tu. Untuk tanaman Monstera memang dia tak suka. Tapi boleh tengoklah terbuktinya hormon sayang saya jual tu media. Okey, terpulang kepada sahabat semua, kalau sahabat nak guna juga media tanah yang banyak, tapi sahabat tak tahu nak agak bila untuk
kita siram dia. Okey, sebab kalau pakai tanah yang banyak, memang 100% 100% sahabat pakai tanah yang banyak, kena tahu cara agak kebasahan dia. Kalau tak ada, sahabat beli alat yang boleh tengok kita perlu siram ataupun tak air dalam tanah tu macam mana, bila perlu kita siram. Nak macam tu kadang-kadang dia agak leceh sikit. Tapi yang penting, siapa yang beli hormos dari saya semua dah terbukti. Tengok pokok monstera saya yang tak suka air hujan. Memang monstera kalau kita letak di tempat yang kena hujan, hari-hari hujan, 24 jam hari-hari kena hujan, dia memang tak suka. Sebab pokok akan mati, pokok akan rosak. Sebab dia tak suka tanah yang terlampau basah, tanah yang terlampau becak. Macam kita nak tanam beras. Macam mana kita nak tanam beras? Air kan, becak kan. Macam tu juga monstera tak suka tanah yang macam tu. Kalau boleh poros, dia basah tapi poros macam kain lap yang kita perah. Dia tak belecak. Untuk monstera memang suka tanah yang poros. Hari-hari kena hujan pun tak apa, sebab saya pakai media poros yang saya jual sendiri. Okey, itu saja perkongsian saya kali ni untuk cara penjagaan monstera. Sebab ramai yang tak berapa faham lagi, saya buat video lagi tunjuk pada sahabat semua, biar sahabat faham. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.